Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azizah binti Agus. Saya daripada kelas PAI 2. Okay, hari ini saya akan membentangkan tentang cara untuk mengatasi kes mencuri dari sudut. Okay, yang pertama adalah definisi mencuri. Apa itu mencuri? Mencuri dari segi bahasa ialah pengambilan harta benda orang lain secara diam-diam. Maksudnya kat sini pemilik harta tu tak tahu pun yang kita ni ambil barang mereka. Dari segi istilah pula, mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi tanpa keizinan pemilik atau mengambil tanpa pengetahuan pemiliknya daripada tempat simpanan yang sepatutnya. Okey, maksudnya contohnya kita ambil duit orang tanpa keizinan. Maksudnya tanpa kita cakap nak pinjam ke apa ke. Okay, dari sudut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat cetakan pertama pula, mencuri membawa maksud mengambil kepunyaan orang lain tanpa kebenaran. Hukumnya adalah dosa besar ataupun haram. Okay, seterusnya hukuman mencuri. Yang pertama adalah dimaafkan. Kenapa pula dimaafkan? Sebab pencuri berada dalam keadaan terpaksa. Contohnya kelaparan. Pencuri tersebut tak mampu nak beli makanan. Jadi tak ada duit nak beli makanan. Dia sangat kelaparan. Jadinya dia pun mengambil langkah untuk mengambil tanpa izin. Jadi iaitu dimaafkan. Jadi hukuman bagi si pelaku akan ditangguhkan untuk mengetahui kebenaran. Seperti mana dalam hadis Rasulullah yang membawa maksud tangguhkan hudud, yakni hukuman terhadap orang-orang Islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar, maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dalam dalil Al-Quran pula yang membawa maksud sesiapa yang terpaksa mengonsumi makanan yang diharamkan kerana lapar bukan kerana membuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay. Yang kedua adalah dengan cara dipotong tangan, iaitu cara hudud. Pencuri yang mengambil barang dari penyimpanan atau penjagaan. Seperti mana dalam dalil Al-Quran yang membawa maksud lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ma'idah ayat 38 hingga 39. Syarat-syarat hudud. Okey, apa itu syarat-syarat hudud? Yang pertama, pencuri tersebut cukup umur, maksudnya baligh. Yang kedua, tidak dipaksa atau terpaksa. Maksudnya bukannya disuruh oleh orang lain. Contohnya, Ali mengugut Abu untuk mencuri duit si Siti. Maksudnya itu bukan kehendak si Ali, itu adalah suruhan daripada Abu. Yang ketiga adalah sihat dan berakal. Orang yang mencuri itu adalah orang yang sihat dan juga berakal. Yang terakhir, pencuri memahami hukum Islam. Contohnya, orang yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk hudud sebab dia belum faham lagi tentang hukuman yang telah ditetapkan itu. Okay, yang ketiga adalah takzir, ini penjara. Ini yang dilakukan di Malaysia untuk mengatasi masalah mencuri ini. Okay, apa itu takzir? Iaitu suatu hukuman atau siksaan yang tidak ditentukan kadar dan aturannya oleh Allah, tetapi diserahkan kepada budi bicara pemerintah dalam kesalahan-kesalahan yang ditetapkan hukumnya oleh Allah. Okay. Kesalahan yang termasuk dalam kategori hudud, tetapi hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan kerana ia tidak memenuhi syarat pelaksanaannya.
Ibnu Taymiyah menyebut maksiat-maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud yang tertentu dan tidak pula dikenakan kifarah adalah termasuk dalam ta'zir, seperti orang yang mencium lelaki atau wanita ajnabi, bercumbu-cumbuan atau berhalwat atau mencuri barang yang tidak diletakkan di tempat yang wajar. Okey, hukuman ta'zir ini dijalankan oleh pemerintah, iaitu orang yang dilantik oleh pemerintah atau pemangkunya. Ia dibuat dalam pukulan, tahanan atau penghinaan dengan perkataan dan sebagainya yang mengikut pandangan pemerintah dapat menakutkan seseorang dan mengambil kira perbezaan penduduk seseorang. Okay, cara melaksanakan hukuman ta'zir ni macam mana pula? Yang pertama adalah nasihat. Kita kena nasihat orang yang melakukan kesalahan kecil bagi pertama kali agar dia tidak mengulangi lagi pada masa akan datang. Contohnya, contohnya macam kat asrama, kita tak cukup, maksudnya kita pada waktu tu tak ada shampoo. Maksud kita pula mengambil jalan untuk mengambil shampoo orang lain tanpa keizinan pemiliknya. Jadi sebagai kawan, kita kena nasihatkanlah si pencuri itu supaya tidak melakukan kesilapan yang sama. Yang kedua adalah teguran. Teguran rasmi yang biasa dibuat oleh hakim dengan mengeluarkan ucapan-ucapan atau melakukan sesuatu tindakan tertentu agar orang yang melakukan kesalahan akan berusaha untuk perbaiki dirinya. Okey, ini adalah teguran. Yang ketiga, ancaman dan amaran. Mengancam dan memberikan amaran kepada orang yang bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya di atas sebab takut dikenakan hukuman. Okey, yang terakhir pemulauan. Maksud kita pulaukan orang tu. Hukuman pemulauan dikenakan kepada pesalah agar ia rasa tersepit. Contohnya, kat kampung tu, dalam sebuah kampung ada seorang yang suka mencuri. Orang lain pun tahu dia suka mencuri. Antaranya dia mencuri duit lah. Jadi orang kampung tahu dia ni suka curi duit. Jadi orang kampung pun pulaukan dia. Jadi dia pun rasa tersisir. Bila rasa tersisir, dia akan cuba untuk tidak mencuri. Seterusnya adalah bentuk hukuman ta'zir. Yang pertama, pengisytiharan umum. Yang ini membuat pengisytiharan kepada masyarakat awam terhadap kesalahan jenayah. Maksudnya bagi tahu dekat orang ramai kat masyarakat tentang kesalahan jenayah ni. Dengannya penjenayah berasa tertekan dan malu yang amat sangat. Contohnya macam kat berita lah kan, kita war-warkan penjenayah mencuri emas di kedai sekian-sekian sebanyak sekian-sekian. Kita war-warkan berita tersebut supaya penjenayah tu akan rasa tertekan dan akan merasa malu. Yang kedua, denda dan pampasan harta benda. Hukuman ta'zir dengan denda berbentuk keuangan dan berampas harta yang dimiliki penjenayah oleh mahkamah. Maksudnya kita boleh denda terhadap barang yang diambil dan juga merampas segala harta yang telah dia curi. Yang ketiga adalah penjara, mengenakan hukuman dalam tempoh tertentu mengikut pertimbangan realiti semasa dan kebijaksanaan mahkamah. Sebat, mengenakan hukuman sebat kepada penjenayah dengan bilangan sebatan yang tertentu mengikut realiti yang munasabah. Bunuh. Ni kalau kesalahan bunuh. Bentuk hukuman ta'zir yang seterusnya adalah buang daerah. Hukuman ini dikenakan supaya penjenayah berasa tertekan mengalami kesusahan. Maksudnya bila buang daerah ni, kawasan tersebut bukan lagi kawasan penjenayah, bukan lagi kawasan si pelaku. Jadinya dia bila berada di kawasan lain, kemungkinan penjenayah mencuri ini dia akan rasa tertekan sebab dia tak ada orang yang dia kenal, tak ada orang yang bantu dia. Kadar ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan dan ditetapkan kadarnya oleh syarak, iaitu Al-Quran dan Hadis, di mana hukuman ta'zir ini adalah tertakluk di bawah kuasa hakim secara mutlak mengenai jenis dan kadar hukuman yang dijatuhkan dan dikenakan ke atas penjenayah itu. Maksudnya kadar hukuman ta'zir ni tak ditentukan oleh dalam Al-Quran dan Hadis, tak ada. Tapi ditentukan oleh orang yang berkuasa, iaitu hakim. Hakim yang tentukan berapa
kadar ta'zir yang dikenakan oleh seseorang penjenayah. Okey, ini antaranya ialah seksyen bagi kesalahan mengikut Kanun Kesiasaan Malaysia diperuntukkan di bawah Seksyen 379 yang menyatakan barang siapa melakukan kesalahan mencuri hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 3 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya, dan bagi kesalahan kali kedua atau yang kemudian bolehlah dikenakan penjara atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada siksaan itu. Okay, bagi Seksyen 380 pula, Kanun Kesiasaan pula menyebut barang siapa melakukan kesalahan mencuri dalam mana-mana bangunan, kemah atau perahu yang digunakan sebagai tempat kediaman manusia atau untuk simpanan harta benda hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 7 tahun dan bolehlah juga dikenakan denda, dan bagi kesalahan yang kali kedua atau yang kemudian hendaklah diseksa dengan penjara dan boleh juga dikenakan hukuman sebat. Ini yang termaktub dalam peraturan ataupun denda yang dilakukan di dalam negara Malaysia bagi kesalahan mencuri. Apa kepentingan takzir ni? Kepentingan takzir dalam jenayah mencuri ni? Okey, yang pertama adalah memelihara agama. Okey, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara keturunan. Yang keempat, memelihara akal. Dan yang terakhir, memelihara harta. Okey, memelihara agama. Okey, bila kita menjalankan hukuman takzir ni, dia akan memelihara agama. Sebab apa? Sebab semua agama akan dikenakan hukuman tersebut. Dan seterusnya adalah contoh memelihara harta. Okay, bila takzir dijalankan di sebuah negara, dia akan memelihara harta orang ramai. Jadinya orang ramai ni, orang-orang yang ada harta, yang banyak harta ni, jadi dia tak perlu takut untuk simpan di rumah ataupun tak perlu takut untuk simpan hartanya di rumah kerana hukuman takzir ni wujud sebagai penjara, jadi akan menakutkan lagi atau memberi keinsafan lagi kepada seseorang untuk melakukan jenayah mencuri. Jadi dengan hukuman takzir ni, maka berkuranglah jenayah mencuri di dalam sesebuah negara tersebut. Sekian, terima kasih.